Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita bertemu lagi. Dalam kelas sejarah. Kita sekarang dalam bab yang kedua untuk tahun ni. Kita akan sambung. Kita akan sambung semula pada minggu lepas, iaitu Kesultanan Johor Riau. Kita habiskan bab ni, kita habiskan hari ini. Okey, pada minggu lepas kita telah belajar pengasasan Kesultanan Johor Riau. Kemudian kita telah mempelajari cabaran ke arah kegemilangan. Cabaran ke arah kegemilangan. Okey, untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang kedua. Subtopik yang kedua iaitu 6.2, iaitu kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Pada minggu lepas kita telah belajar pengasasan, kemudian strategi menghadapi cabaran. Okey, hari ini kita masuk kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Okey, kebiasaannya kerajaan ni, mana-mana kerajaan dia ada tahap permulaan, kemudian dia berkembang sampai satu tahap dia mencapai kegemilangan ataupun kemasyhuran. Dalam satu tahap lagi dia akan turun, mengalami kemerosotan, dan akhir sekali kerajaan itu runtuh. Tapi Kesultanan Johor masih ada. Tapi Kesultanan Johor Riau dah tak ada, dah berpecah. Okey, kita lihat mengapa Kesultanan Johor Riau menjadi sebuah kerajaan yang unggul. Sebab pertama adalah disebabkan oleh pusat perdagangan yang unggul. Sama seperti kerajaan Melaka. Kenapa kerajaan Melaka boleh menjadi sebuah kerajaan yang hebat? Disebabkan oleh faktor pelabuhan. Faktor pelabuhan yang hebat menarik minat, membolehkan para pedagang datang, dan kerajaan boleh mengutip cukai. Hasil cukai itu digunakan untuk membangunkan Melaka. Sama juga seperti kerajaan Johor Riau. Yang pertama adalah disebabkan oleh kedudukan yang strategik. Kedudukan yang strategik. Kalau kebiasaannya sebuah kerajaan ni ada pelabuhan, sama juga seperti Kesultanan Johor Riau ada pelabuhan, iaitu pelabuhan Johor Lama, Batu Sawar dan Pancor Mudah dimasuki oleh kapal yang besar. Kerana Sungai Johor Sungai Johor ni mempunyai sungai yang luas dan dalam. Jadi apabila sungai luas dan dalam ni, mudah untuk kapal berdagang, lalu mudah, tak adalah sempit. Yang kedua adalah lokasi pelabuhan. Yang kita tahu Malaysia ni berada di kedudukan Selat Melaka. Selat Melaka cikgu dah ulang banyak kali, tempat yang strategik. Orang dari barat ke timur, timur ke barat akan melalui pelabuhan, akan melalui Selat Melaka. Jadi kedudukan Johor di Selat Melaka membolehkan kerajaan Johor ni mengawal lalu lintas kapal yang berdagang dari timur dan barat. Yang ketiga adalah Pelabuhan Riau sendiri yang terletak di persimpangan lalu lintas maritim, menjadi tumpuan para pedagang luar untuk berurus niaga. Macam kedai lah. Kedai tempat mana yang strategik, yang ramai orang lalu. Contoh Fasa 3, Fasa 2, Puncak Besari itu strategik. Kalau kamu buka kedai kat hujung Puncak Alam, ada orang datang tak? Tak ada orang datang. Tak strategik. Jadi kedudukan penting untuk membina sebuah kerajaan yang hebat. Kedua adalah tumpuan para pedagang. Para pedagang ni orang yang menjalankan urus niaga lah, sama ada pedagang dalam itu sendiri ataupun pedagang
dari luar. Yang pertama adalah pedagang Jawa memilih pelabuhan di Johor kerana tidak berminat dengan Portugis di Melaka. Dia tak sebab time tu Johor ni time ni Melaka di bawah jajahan Portugis. Jadi orang yang pedagang Jawa ni tak berminatlah berurusan dengan Portugis, baik dia berurusan dengan orang Johor, lebih baik. Yang kedua adalah pedagang Siam memasarkan beras. Beras ni menjadi makanan ruji masyarakat setempat. Jadi menjadi makanan ruji, makanan utama. Orang yang nak mencari beras akan datang ke Johor untuk membeli beras, menjalankan urus niaga beras. Seterusnya adalah tumpuan pedagang dari China, Gujarat, Belanda dan Inggeris. Boleh. Ni adalah peta Johor. Kedudukan Sungai Johor lama yang luas membolehkan kapal masuk dan tidak sukar. Okey, yang ketiga adalah pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan. Di sini banyak macam pasar Johor Riau ni, banyak barang dagangan. Dari tanah jajahan ada lada hitam, biji timah, emas pun ada. Ada barang tempatan seperti kelapa kering, kayu, gaharu, damar, kelembak, Pahang, Kelang dan Naning. Dari damar, kelembang dari Pahang, Kelang dan Naning. Biji timah pun ada. Barangan daripada luar negara pun ada, daripada China. Jadi orang barat nak berdagang barangan China ni tak payah pergi China, sampai Johor pun boleh. Sebab barang di China boleh diperolehi di Johor, barang import. Seperti benang emas, kain sutera, kain putih, barang tembikar, seramik. Pedagang dari Jawa membawa beras dan pedagang Gujarat membawa kain, wangian dan manik. Johor mendapat bekalan beras dari pedagang Siam. Jadi orang serata dunia ni tak payah pergi jauh-jauh sampai ke China, sampai Gujarat. Sampai di Johor pun boleh dapat barang. Okey, yang keempat adalah kesibukan pelabuhan Johor Riau. Terdapat 500 dan sehingga 600 buah kapal dagang pelbagai bangsa berlabuh di pelabuhan Johor Riau, terutama di Riau. Antaranya kapal Siam, Portugis, Inggeris, pulau-pulau di alam Melayu. Apabila pelabuhan tu banyak kapal crowded, jadi orang berminat untuk melabuh di pelabuhan yang sibuk. Yalah, bila berang pedagang lagi banyak barang lah, betul tak? Jadi ada 4 faktor kenapa Johor Riau menjadi pusat perdagangan yang unggul. Yang pertama adalah kedudukan yang strategik. Yang kedua adalah tumpuan para pedagang. Yang ketiga adalah pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan. Yang keempat adalah kesibukan pelabuhan Johor Riau. Okey, seterusnya kita lihat macam mana pengurusan. Tadi kita lihat mengapa pusat perdagangan di Johor Riau menjadi pusat pelabuhan yang unggul. Ini yang kita lihat adalah dari sudut pengurusan pelabuhan. Yang pertama adalah dari segi kemudahan. Kemudahan di Johor Riau, pelabuhan di Johor Riau terdapat gudang, iaitu tempat penyimpanan, gudang di bawah tanah, dan dikendalikan oleh pegawai terlatih. Jadi barang-barang daripada China tu dapat disimpan dengan selamat dan dijaga. Jadi mereka tidak risaulah jika berlaku kecurian. Faktor ada gudang yang besar ni menarik minat untuk orang memasarkan barang di Johor Riau. Yang kedua adalah urusan jual beli. Sama ada menggunakan wang ataupun barter. Apa tu barter? Bukan batu-bata ya. Barter tu adalah contoh menukarkan barang dengan barang. Seperti seekor kambing, seekor lembu ditukar dengan 3 ekor kambing. Itu contoh. Mempunyai nilai yang sama. Dia tak menggunakan wang tapi menggunakan barang. Seterusnya adalah menggunakan wang dan cukai yang dikenakan terhadap pedagang adalah yang amat berpatutan. Jadi ia dapat menarik minat. Seterusnya adalah sistem naungan. Pedagang yang bernaung di bawah pembesar, dia lebih kurang kabel lah.
Siapa pedagang yang bernaung di bawah pembesar akan mendapat keistimewaan dan dapat berlayar tanpa gangguan. Seterusnya adalah peranan orang laut. Orang laut ni lebih kurang orang asli lah, penduduk tempatan yang asli. Apa peranan orang laut ni? Mengawal pelabuhan dan penunjuk arah dan berfungsi sebagai tentera laut. Sama juga seperti Kesultanan Melaka, peranan orang laut. Yang terakhir adalah kemudahan membaiki kapal. Jadi kapal yang berdagang berbulan-bulan, kalau bocor ke rosak ke, boleh repair, ada bengkel dekat pelabuhan Johor Riau. Ini contoh wang yang digunakan, wang emas, wang kupang, wang katun. Yang terakhir kita masuk pusat persuratan. Pusat persuratan yang pertama adalah Sulatus Salatin. Sulatus Salatin ini adalah buku yang menceritakan asal usul keturunan raja, istiadat dan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Johor Riau pun termasuk dalam Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua adalah Hikayat Hang Tuah yang menceritakan epik kepahlawanan Hang Tuah yang mempunyai intipati, iaitu ketaatan Hang Tuah kepada Sultan, memberi pengajaran kepada rakyat. Jadi dapat mencontohi lah kepahlawanan Hang Tuah. Seterusnya melahirkan rasa cinta terhadap negara dan ketaatan kepada Sultan. Yang ketiga adalah peranan Tun Sri Lanang. Ini lakaran wajah Tun Sri Lanang lah. Tun Muhammad bin Tun Ahmad Paduka Raja, Bendahara Johor. Beliau ni telah menyusun dan menulis Sulatus Salatin, menyusun keturunan. Jadi kita sekarang dapat tahu siapa keturunan Sultan Johor, sultan-sultan yang lama ni, melalui tokoh-tokoh sejarawan seperti Tun Sri Lanang yang telah menyusun dan merekod kesultanan. Okey, seterusnya adalah kaya lain, seperti Tajus Salatin atau Mahkota Raja, Tuhfat Al-Nafis Salasiah Melayu Bugis, Gurindam 12, Hikayat Anak Panah Sedesa dan Syair Uku Puteri. Ini kita boleh nampak karya-karya yang tulis semasa pemerintahan Kesultanan Johor. Okey, habis. Hari ini kita telah mempelajari kegemilangan Sultan Johor dari segi pusat perdagangan yang unggul, kemudian pengurusan pelabuhan dan pusat persuratan. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa pada lain kelas.